InsyaAllah ke kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW walal kiram ashab rizam syaikhullah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad ma min muttaqin wa qaddaran jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Subhanallahul azim. Yang maksudnya janganlah kamu menyangka Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim di kalangan kamu. Hanya saja mereka itu ditangguhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah pada satu masa dan ketika mata mereka terbeliak melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yu'minakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tasnin wa nafa wa intifa wa ibadah istifadah wala sa'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal hayri ibtigha wajhillah amradatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati semulakan Fadil Tuan Imam kita, suruhnya semulakan Tuan Bilang, kemudian pengerusi masjid, datang kuasa masjid, dan Tuan Haji, Tuan Hajah, Tuan Siap, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tuan kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung pengajian kitab Aqidatul Najih. Dan kita dah sampai di muka surat 75, betul lah? 75 bawah, betul lah? Yang Rumi 24. Baik, apa kata musannif? Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Dan ketahui olehmu bahawa pekerjaan yang menyalahi adat, kerjaan yang menyalahi adat itu dia 8 perkara. 8 perkara ataupun 8 perkara lah.
Okey. Yang pertama dinamakan sebagai mukjizat. Ini perkara mencari adat lah, ataupun menyalih adat, ataupun mencari adat. Kan? Yang pertama dinamakan sebagai mukjizat, iaitu yang nyata kemudian daripada dakwa risalah. Yang nyata kemudian daripada dakwa risalah. Maknanya Nabi, kepunyaan Nabi dan Rasulullah, keistimewaan yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul, mereka dikurniakan mukjizat, perkara luar biasa lah. Yang kedua irhas. Irhas ialah yang nyata dahulu daripada jadi Rasul. Maknanya kelebihan luar biasa yang diberikan kepada Rasul sebelum dilantik. Sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul, maka ada sesuatu kelebihan lah yang Allah Ta'ala kurniakan. Tapi bukan dinamakan mukjizat. Bukan mukjizat, tapi dinamakan irhas. Irhas. Perkara luar biasa. Apa? Tak kuat. Bau punya ke? Biasa. Irhas, perkara yang nyata yang dahulu daripada jadi Rasul ataupun jadi Nabi lah. Okey. Contohnya Nabi dikurniakan apa? Kelebihan Nabi lah sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maknanya Nabi lahirnya telah berkhatam. Contohlah. Ataupun ketika Nabi lahir itu nampaklah cahaya kerajaan Kisra, kerajaan Kisra dan Rom dan Parsi dan sebagainya. Kemudian adanya bayang-bayang, adanya awan mengikuti Nabi SAW. Ketika Nabi pergi berdagang ke negeri Syam. Okey, ini antara benda-benda luar biasa lah yang ada kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga karamah. Karamah ialah perkara nyata pada awliya Allah. Mana kelebihan luar biasa lah yang Allah Ta'ala berikan kepada awliya Allah. Contohnya boleh berjalan di atas air, boleh terbang di udara, boleh berada di dua tempat dalam satu masa, kemudian doa mustajab dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai karamah. Dan nanti awliya Allah itu orang yang mengerjakan suruh Allah. Siapa kada katakan awliya? Awliya ni jamak daripada wali lah. Wali Allah. Seseorang yang dikurniakan luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ni bukannya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul, mereka digunakan mukjizat. Kalau wali, karamah. Kemudian siapa dikatakan, apakah makna awliya Allah? Orang yang mengerjakan suruh Allah dan menjauhkan larangannya dan mengetahui ia akan sekaliannya halal dan yang haram daripada perkataan dan perbuatan dan etikad dan makanan dan minuman dan pakaian dan pendengar dan penglihatan dan pencium dan penjabatkan perasalah jabat dan perjalanan dan perasa dan petiduran dan lainnya daripada segala kelakuan dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik. Perangai dengan perangai akhlak yang mulia lah. Dan meninggalkan dunia melainkan sekira-kira hajat yang tunai. Jadi mereka hanya mengambil dunia itu hanya sekadar saja. Dan meninggalkan dunia melainkan sekira hajat yang tunai dan selama-lamanya musyahadah. Musyahadah ni penyaksian. Muraqabah ni makam para wali lah, makam orang arif, arif billah. Orang yang marifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya mereka ini antaranya ada makam musyahadah,
muqarabah, muraqabah, mujahadah, musyaratah. Dia ada banyak makam zuhud, makam sabar dan sebagainya. Kepada Tuhan pada siang dan malam dan pada tiap-tiap sekian waktu dan sekian waktu. Makam musyahadah maksudnya makam yang benda yang orang lain tak nampak, dia boleh nampak lah. Kasyaf sila kita kan. Kasyaf. Seorang yang digunakan kasyaf kelebihan luar biasa sehingga kan orang dia nampak tapi kita tak nampak kan itu. Kita katakan musyahadah lah. Apa maksud musyahadah? Asal mana musyahadah ni penyaksian. Penyaksian. Allah Ta'ala pun dia ada sifat musyahadah juga. Alimul ghaibi wasyahadah kan. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala punya sifat mengetahui perkara gaib dan juga mengetahui perkara yang nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Jadi maka musyahadah, penyaksian. Seolah dia nampak alam malakut, alam jabarut. Dia nampak seolah macam tidak ada hijab antara dia dengan perkara-perkara yang gaib tadilah. Itu. Kemudian muraqabah. Muraqabah ni sama makna masuk dengan ikhlas. Ikhlas sama masuk dengan muraqabah. Bila sebut muraqabah itulah ikhlas. Ikhlas makna konteks beribadah kepada Allah Ta'ala, kita ikhlas hati dalam beribadah kepada Allah. Bukan nakkan syurga, bukan takut neraka, tapi semata-mata ikhlas kepada Allah. Jadi orang ni macam dia kata muraqabah. Ada makam muraqabah. Kepada Tuhan pada siang dan malam dan pada tiap-tiap sekilan waktu. Dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk. Maka jikalau diperoleh segala sifat itu, maka orang itu wali Allah ataupun arif billah. Boleh kita katakan wali Allah, boleh kita katakan arif. Orang-orang yang makam makrifat. Makrifat, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni sebagai orang beribadah ni sebenarnya orang yang menuju pada Allah. Orang yang menuju kepada Allah. Bila dah sampai kepada Allah, itu dikatakan makrifat. Bukan makna sampai itu samalah seperti sampainya si A kepada si B. Sebab Allah Ta'ala ni zat yang tidak boleh dilihat. Tak boleh dilihat, dipegang, dirasa dan sebagainya. Jadi kita tak boleh mendefinisikan makna sampai itu samalah seperti sampai kita kepada seseorang. Sampainya si A kepada si B. Sampainya si Zaid kepada si Ali. Kita tak boleh terjemahkan sampai begitu. Walaupun istilahnya sampai. Orang yang telah sampai kepada Allah, kan? Al-usul, orang yang telah sampai kepada Allah. Jadi makna sampai itu ialah, kalau disebut dalam kitab Syarah Hikam, makna sampai itu ialah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita katakan sampai. Tak boleh kita terjemahkan sampai itu macam sampai kita kepada seseorang aja tu. Sebab Allah Ta'ala zat tak boleh dilihat, tidak berjisim, tidak berjuzuk dan sebagainya. Jadi perkataan dalam Syarah Hikam, kadang-kadang dia menggunakan perkataan wali Allah, kadang-kadang dia menggunakan perkataan arif billah. Dua-dua sama. Orang arif, mana orang yang mengenal Allah Ta'ala. Apa maksud makrifat ataupun arif? Maksudnya ajazmu mutabikum bil waqi' ma'adalil. Mengenal ataupun jazam mengenal Allah Ta'ala dengan berpatan dengan realitinya, serta dengan hujah ataupun dalil lah. Itu dikatakan sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jadi kedudukan wali ini samalah seperti orang yang ma'rifatullah. Orang dah sampai kepada tingkatan namanya hakun yakin. Hakun yakin. Dia ada 3 istilah dalam konteks orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia ada 3. Yang pertama ilmu yakin.
Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakun yakin. Yang ketiga, hakun yakin. Okey. Macam mana dikatakan ilmu yakin? Ilmu yakin tu hanya sekadar mengetahui saja. Contohlah, orang beritahu kedudukan Mekah itu, Kaabah itu macam mana kedudukannya. Contohnya, Kaabah itu berada di Mekah, kemudian dikelilingi oleh Masjidil Haram. Lepas tu Kaabah tu 4 segi kedudukannya. Kemudian ada kiswah, lepas tu orang akan tawaf mengelilingi Kaabah. Tapi tak pernah pergi tengok pun, hanya tengok dalam internet, tengok dalam media massa, tengok dalam YouTube dan sebagainya. Orang hantar gambar, oh macam ni bentuk Kaabahnya. Itu dikatakan ilmu yakin. Ilmu yakin. Okey. Macam mana dikatakan ainul yakin? Ainul yakin ni bukan sahaja tahu, pergi sana. Pergi sana tengok, nampak macam mana bentuk Kaabah. Okey? Itu dikatakan ainul yakin. Ainul maksudnya mata kan? Penglihatan, ainul yakin. Macam mana dia katakan hakul yakin? Oh, bukan saja nampak, malah dapat rasa, dapat pegang dinding Kaabah, dapat pegang kiswah dan sebagainya kan? Itu dikatakan hakul yakin. Ini orang arif, orang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada tingkatan-tingkatan yang begitu. Ilmu yakin yang paling tinggi ialah hakul yakin. Besoknya yang keempat, ma'una. Ma'una iaitu yang nyata pada orang awam, kerana melepaskan bagi mereka itu daripada kesusahan umpamanya. Dan mana ma'unah itu iaitu pertolongan daripada Allah Ta'ala akan orang itu supaya kuat dia berbuat ibadah. Kuat dia buat ibadah dan taat dia kepada Tuhannya. Maka yang empat ini adalah sifat-sifat terpujilah. Yang empat tu mukjizat, irhas, karamah dan juga ma'unah. Jadi ma'unah ni diberikan kelebihan kepada orang awam lah. Orang awam. Sehingga dengan ibadah tadi, dia mungkin boleh terhindar daripada musibah. Dengan doa dia terdapat terhindar daripada musibah, bala bencana, balak dan sebagainya kan. Macam tu. Itu dia katakan ma'unah. Ataupun terlepas daripada bala, orang lain kena, dia tak kena. Orang lain kena balak tapi dia tak kena. Dia seorang terselamat. Itu dikatakan ma'unah. Ataupun dia sekelompok kawan dia tak kena sedangkan oleh kena. Baik, kemudian yang kelima. Ini dalam konteks yang tidak baik. Yang pertama sihir. Sihir kan? Atau yang kelima kan? Sihir itu yang nyata pada orang yang mengamalkan ilmu sihir lah. Allah Ta'ala bagi kelebihan dia, tapi dalam konteks yang tidak baik. Menggunakan sihir untuk menjahanamkan orang, merosakkan orang dan sebagainya. Memecah belahkan rumah tangga orang sampai orang itu bercerai. Okey? Jadi dikatakan sihir. Sihir ni macam-macam bentuk lah. Dia ada kadang-kadang gunakan santau pun sihir juga kan. Santau apa tu? Busuk, pernah dengar busung tak? Busung kan, yang perut orang tu jadi puncit. Tahu kan? Busung lah. Ini biasa diamalkan oleh orang asli kan. Busung. Itu kita masuk dalam kumpulan sihir juga. Masuk sihir. Jadi zaman sekarang ni zaman moden, jangan kita anggap zaman moden tak ada sihir. Zaman moden tu masih berlaku sihir. Dan sihir yang popular itulah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa berlawan dengan tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Tahu kan cerita dia kan? Jadi maknanya sihir ni sebenarnya bukan zaman sekarang je. Dulu-dulu lagi memang dah ada sihir dah. Kan? Zaman Nabi pun ada juga sihir. Nabi pun pernah disihir kalau ikut riwayatnya. Nabi pernah disihir kan. Asal daripada rambut yang tercicir. Rambut Nabi tercicir tapi digunakan oleh orang Yahudi. Kemudian rambut itu dipintal-pintal,
dipinta-pinta, diikat pada batu, kemudian dicampak dalam satu perigi. Disihir lah. Nabi SAW pun kali kewayaan pernah disihir. Okey, tuan. Jadi sihir ni perkara yang keji. Sebab apa? Dia menjahanamkan biasanya musuh dia lah. Orang yang dimusuh tu, orang yang dibencinya itu, itulah orang itu akan dirosakkan kehidupannya kan. Itu dia katakan sihir. Cuma dalam konteks kita di Malaysia ini, tidak ada undang-undang untuk mensabitkan orang itu berhantar sihir. Tak ada undang-undang mensabitkan. Betul tak? Ada ke? Oh, si Ali ni berhantar sihir. Tangkap dia, dakwa di mahkamah. Jatuhkan hukuman pada dia, akta berapa, sesen berapa. Ada tak? Tak ada, tak dapat. Kalau ada akta pun tak dapat rasakan, sebab kita tak tahu siapa yang menghantar sihir. Kita hanya boleh agak, mungkin orang ini kot yang menghantar sihir. Ataupun mungkin bila kita pergi jumpa bomoh, Tok Bomoh dan sebagainya, Tok Bomoh kata, orang ni hantar sihir. Agak-agak lah. Sama ada betul tak tidak tu tak tahu kan. Allah alam. Manusia hanya mengagak saja, mengandai saja mungkin orang ini menghantar sihir. Jadi tidak ada undang-undang untuk nak sabitkan kesalahan orang yang menghantar sihir. Tapi sihir ini merupakan salah satu daripada dosa besar. Ijtanibu sab'al mubiqat. Nabi kata, jauhkan oleh kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Antaranya ialah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sihir, mengamalkan sihir, makan riba, dan membunuh seseorang tanpa hak. Okey? Di antara benda-benda yang dosa besar. Dosa besar ni pun banyak. Kalau kita sebut dalam kitab tu ada 70 dosa besar. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, ada 70 dosa besar. Yang paling besar itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, istidraj. Istidraj maksudnya yang nyata pada orang yang kafir atau orang muslim yang fasik kerana tertipu daya. Dan makna istidraj itu iaitu pekerjaan yang dilorongkan dia. Pekerjaan yang dilorongkan dia pada sangka orang baik, padahal membawa taulannya itu ke dalam neraka. Itu istidraj. Mana Allah Ta'ala bagi dia keseronokan, kemewahan hidup, tapi dalam masa sama dia meninggalkan segala kewajipan-kewajipan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Sembahyang tak nak buat, puasa tak nak buat, semua tak nak. Tapi Allah Ta'ala bagi dia kesenangan, kemewahan kehidupan dunia dan sebagainya. Itu dia katakan istidraj. Sehingga dia sibuk dengan kelalaian tadi, sibuk dengan dunia, harta benda dan sebagainya, sampai dah satu ketika dan saatnya, maka datanglah malaikat maut mencabut nyawanya dalam konteks dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dia katakan istidraj. Istidraj ni satu benda yang bahaya juga. Sebab banyak orang-orang kadang-kadang tertipu dengan dunia, dengan Allah Ta'ala. Bila dia tak semayang, dia ingat Allah Ta'ala tu redha pada dia. Allah Ta'ala setuju dengan dia, sedangkan Allah Ta'ala murka pada dia. Dia tak tahu. Itu dia katakan istidraj. Kemudian yang ketujuh, asyu'uzah. Syu'uzah ataupun sya'uzah, iaitu yang nyata pada orang yang bermain-main balik mata atau silap mata lah. Iaitu satu daripada sihir. Asya'uzah ni maknanya bermain silap mata menggunakan sebab cuma silap mata ni ada dua. Satu menggunakan teknik, dia tak menggunakan sihir. Satu lagi menggunakan sihir lah. Menggunakan sihir. Contoh dia menghidupkan orang yang telah mati, sihir lah. Kemudian apa lagi? Dia boleh mengapungkan orang. Mengapungkan orang kan? Gitu. Ini sihir juga. Sebab kalau ikut logiknya, mana boleh kita nak apungkan orang? Kecuali kalau ada alat lah, ada pakai krin lah. Pakai krin, ikat lah badan belakang kan? Ikat, kita angkat lah ke atas. Ni tak ada apa-apa.
Tak ada alat, tidak ada tali apa-apa, tapi orang tu boleh terapung di udara. Itu digunakan sihir kan? Mesti menggunakan sihir. Adalah apa-apa jampi serapah dan sebagainya. Dia menggunakan jin atau menggunakan jin. Qarin dia atau jin dia, maka dengan jin tadilah, maka dia mampu membuat, mengangkat benda yang berat, mengangkat benda tanpa menggunakan alat. Ataupun contohnya dia tahu apa yang kita pegang, dia tahu. Tak? Dia pun betul sihir kan? Kadang dia bagi daun trup, dia bagi kat kita kan. Daun trup tu kita telangkupkan, tapi dia tahu daun trup tu apa benda, king ke, apa benda kuih ke. Dia tahu tuan-tuan. Sedangkan wah, kita pun tak sangka dia tahu kan. Ini adalah bentuk sihir juga. Pada dalam sihir orang. Manakah tahu, manakah mustahil, manakah mungkin dia tahu. Kalau tanpa menggunakan apa-apa makhluk halus dan sebagainya. Kemudian ada juga kadang-kadang dia menukar pakaian dalam tempoh yang cepat. Kalau tuan-tuan tengoklah dalam American talent kan, ataupun British Got Talent tu kadang-kadang banyak benda-benda luar biasa lah. Ada juga kadang-kadang menggunakan silat mata, menggunakan sihir dan sebagainya. Tuan-tuan kena dengar lah. Saya pernah tengok satu perempuan tu dia boleh menukar pakaiannya banyak kali. Sekejap dia tukar pakai warna merah, warna kuning, warna biru, hijau dan sebagainya. Nampak kadang masanya kita nampak pakaian itu terbang pergi ke badan dia. Dia tarik, dia macam menarik pakaian tu sehingga pakaian itu terbang, maka dia tukar pakaian sekali mata. Itu. Cepat dan pantahnya dia menukar pakaian, tuan-tuan. Dia ketika dia buat persembahan tadi lah, dia menukar pakaian cepat dan pantas. Tak sampai satu saat dia dah tukar pakaian lain. Sampai saat tukar pakaian lain. Pakaian lain tukar lagi pakaian tu kan. Cepat dan pantas. Kalau tidak menggunakan makhluk halus, kemungkinan tak akan boleh buat lah. Tak boleh buat. Jadi tentang apa rasa pernah tengok kan. Pernah tengok dalam YouTube dan sebagainya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan jin, menggunakan teknik lah. Teknik yang betul-betul halus, yang disusun betul-betul cantik, sehingga kan orang tak perasan. Orang ingat tu sihir, tapi bukan sihir. Tapi menggunakan teknik dan kaedah yang dia lah orang yang silap mata punya. Maksudnya yang ke-8, ihanah. Ihanah ialah yang nyata pada orang dusta, orang yang pembohong, seperti Musailamah Al-Kazab laknatullah alaih. Dan adalah ceritanya bahawa Musailamah Al-Kazab itu satu masa dengan penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Jadi mana dia hidup sezaman dengan Nabi SAW. Maka didengarnya khabar penghulu kita, mana Nabi kita mengembalikan akan mata Qatadah ketika anak panah. Ketika dia kena anak panah, maka matanya terkeluar kan. Ada kisah hari itu kita dah cerita kan, dengan mata Qatadah yang terkeluar tadi lah. Kemudian Nabi masukkan balik mata tu ke dalam tempat mata, kan? Tempat mata, rongga mata Qatadah tu. Jadi Musailamah Al-Kazab ni bila dengar cerita tu, dia pun nak tunjuk juga kehebatan dia. Dia pun mengaku juga sebagai Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi, dia pun nak mengaku sebagai Nabi. Macam tu. Maka dia dengarnya khabar penghulu kita mengembalikan akan mata Qatadah ketika kena anak panah. Maka keluar biji matanya. Maka pergi ia kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Maka mengembalikan dia akan matanya dengan tangan Nabi yang mulia. Maka tiba-tiba terlebih baik daripada yang dahulu. Jadi mata Qatadah tadi kan? Jadi mata Qatadah tu lagi baik, lagi terang daripada sebelumnya. Gitu. Mana mata yang terkeluar tu lah. Sedangkan mata yang tak keluar tu dia macam biasa juga. Tak adalah mana pandangan mata normal lah.
Jadi kalau mata yang terkeluar tu bila Nabi SAW masukkan kedua mata tadi ke tempatnya, mata tadi rupanya lagi terang pandangan matanya, melebihi daripada mata yang tak keluar. Baik, kemudian jadi Musailamah ni macam tercabar lah. Jadi Musailamah Al-Kazab, Musailamah yang pembohong, Kazab kan pembohong. Maka Musailamah Al-Kazab pun hendak mengembalikan mata sahabatnya yang buta sebelah. Maka tiba-tiba butalah kedua belah matanya kerana menghinakan dia. Jadi dia ingat mata tu dia konon je lah dia nak baikkan mata orang tu, sahabat dia tadi. Lala dua-dua mata buta. Ingat dua-dua mata jadi celik macam mata Qatadah. Nampak? Jadi Allah Ta'ala menghinakan dia lah. Sebab apa? Dia pernah mengaku sebagai seorang Nabi. Maka yang empat ini dicela oleh syarak. Jadi sihir, istidraj, su'udah dan inahianah ini perkara yang mencari adat. Dia mencari adat juga. Tetapi benda ni benda yang hina, benda yang kufur, khurafat, benda yang tidak elok lah dari sudut pandang Islam. Okay? Sedangkan benda yang baik tadi itulah al-mu'jizat, al-khas, karamah dan juga al-ma'unah. Baik, habis habislah tadi 8 perkara mencari adat. Kemudian kita lihat pula kepada dalil amanah. Dalil wajib amanah kepada Rasulullah SAW. Kata rahimahullah ta'ala, wa amma burhanu wujubi amanah lahum alaihim as-salatu wassalam. Fali'annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lan qalaba al-muharramu aw makruh ta'atan fi haqqihim alaihi salatu wassalam. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarana bi iktidabihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muruhu wa la ya'muru Allah bi fi'li muharramin wa la makruhin. Wa hadza bi ainihi huwa burhanu wujubi salis. Wa hadza bi ainihi wa huwa burhanu wujubi salis. Maksudnya tuan, wa amma burhan, dan adapun bermula dalil ataupun keterangan ataupun hujah. Wa amma burhan, adapun bermula burhan ataupun dalil atau hujah, wajib amanah, wujubul amanah lahum bagi mereka itu alaihi salatu wassalam, itulah para nabi dan para rasul. Bali annahum, maka kerana sesungguhnya law khanu bi fi'lil muharramin, jikalau mereka itu rasul melakukan khianat, law khanu jikalau mereka itu melakukan khianat bi fi'lil muharramin, dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, atau makruhin ataupun perkara-perkara yang dimakruhkan, lan qalaba muharram al makruh ta'atan, saya berpindahlah benda haram atau makruh kepada benda taat. Bihaqi, pada hak mereka itu alaihi salatu wassalam. Jadi para rasul dan para nabi wajib mereka itu bersifat amanah. Apa maksud amanah? Amanah yang menunaikanlah, menunaikan perkara yang diamanahkan, yang diberi tanggungjawab, anda kata tunaikan. Okey? Jadi kalau Nabi kata, oh ini halal, ini haram, Nabi dia akan buat benda halal, benda haram dia akan tinggalkan. Oh ini benda yang makruh, ini benda sunat, okey, Nabi akan buat benda sunat, benda yang makruh akan Nabi tinggalkan. Jadi kalau seandainya para Nabi Rasul itu buat benda haram, kata berzina, berzina kan haram, mencuri kan haram, mengompak kan haram, okey, rapata menumpahkan darah haram, membunuh tanpa hak haram. Tiba-tiba pada Nabi Rasul tu buat benda tu, macam mana? Ataupun contohnya benda makruh. Apa benda makruh? Contohnya makan makan tok. Ataupun makan benda-benda yang orang kata bau busuk lah kan. Benda-benda bau busuk. Jadi pada Nabi Rasul ni tak makan benda-benda bau busuk, kan? Benda-benda busuk Nabi tak makan. Tapi para sahabat ada yang makan lah benda-benda itu. Macam Nabi tak makan daging dog, tak makan. Tapi sahabat dia makan daging dog, biawak, pada masa kan. Mencuri juga, membunuh, betul tak?
Dia benda yang haram, Nabi tak buat. Jadi kalau Nabi sendiri buat, mana dia khianat lah. Dia tidak amanah. Sedangkan wajib amanah kepada mereka itu, para Nabi dan para Rasul. So kalau mereka buat benda yang haram, benda makruh, maknanya mereka itu khianat. Dia kata, khianat pada apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada mereka. Gitu. Li'anna Allah Subhanahu Wa Ta'ala qad amarana bil iktida'. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh telah memerintahkan kita bil iktida'i bihim, dengan mengikut mereka, bi aqwalihim wa afalihim, sama ada pada perkataan mereka dan juga perbuatan mereka. Kan kita disuruh ikut Nabi kan, ikut Nabi dan Rasul, sama ada segi perbuatan dan juga percakapan mereka. Tapi kalau mereka buat benda yang tak elok, takkan kita nak ikut. Jadi berpindahlah hukum daripada benda yang taat kepada benda tak taat lah, gitu. Wala ya'muru Allah Ta'ala bi fi'li muharramin. Dan Allah Ta'ala tidak merintahkan pada Nabi dan Rasul tadi dengan melakukan benda haram, wala makruh, dan benda makruh. Wa hadza bi'ainihi, dan bermula ini dalil dalil ini dengan dirinya jadi dalil wajib. Dalil wajib yang ketiga itulah tabligh. Okey. Wa hadza bi'aini, dan bermula ini bi'aini, dan dengan dirinya benda-benda yang dibahaskan tadi. Wa huwa, dianya itulah burhan, dalil kepada wajib al-salis, benda yang ketiga. Benda yang ketiga itulah tabligh. Gitu. Betul okey. Mereka itu dan segala perbuatan mereka. Dan tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan berbuat yang haram, dan tiada menyuruh ia dengan makruh. Dan dari ini dengan dirinya jadi dalil wajib yang ketiga, itulah tabligh, menyampaikan. Yakni, yakni kan, ada pembahasan kan. Yakni, dia kata, dalil ini wajib amanah bagi sekalian Rasul. Itu bahawasanya jikalau khianat mereka itu dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh, nescaya adalah kita disuruh dengan mengikut benda yang haram atau benda makruh. Betul. Jadi kalau benda Nabi sendiri buat benda haram, Nabi sendiri buat benda makruh, sedangkan kita disuruh ikut Nabi dan Rasul, semana kita akan sama sekali lah buat benda haram. Dan Nabi buat benda haram, kita pun kenalah buat sebab kita ikut Rasul, kita ikut Nabi kan. Gitu. Kalau Nabi buat benda makruh, kita pun ikut sila sebab kan kita kena ikut Nabi dan Rasul kan. Itulah hujah dia lah, kata pengarang. Dan keadaan kita disuruh dengan segala yang haram dan segala yang makruh itu jadi tiada sah pada syarak. Sedangkan dari segi hukumnya tidak sah, ataupun tak boleh lah. Tak boleh lah kita buat benda macam tu. Benda zina, kan benda tak elok, takkan kita nak buat. Gitu. Jadi pada Nabi Rasul dia takkan buat benda macam tu. Kalau Nabi dan Rasul buat, kita pun kena buat lah. Sebab apa? Kita ikut Nabi dan Rasul. Kan? Jadi maknanya dah batil lah hukumnya. Dia akan jadi hukum batil lah. Gitu. Mana tak sah hukum dari segi syarak. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Qul, kata oleh Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memerintahkan dengan melakukan perkara yang fahsya, benda yang keji kan. Kita tak diperintahkan buat benda keji, sedangkan kita diperintahkan buat benda-benda yang baik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kan. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Naklah kamu menjadi satu golongan yang kerja kamu ialah mengajak benda ma'ruf dan mencegah kemungkaran, bukan menyuruh benda mungkar sedangkan meninggalkan benda ma'ruf. Kata oleh Muhammad bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada menyuruhnya dengan yang jahat, iaitu dengan yang haram dan yang makruh. Maka adalah perbuatan mereka itu seperti demikian itu tiada jatuh ia sesekali. Tiada jatuh mana tak dikira lah perbuatan mereka itu sebab menyalahi daripada hukum.
menyalahi daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahillah para nabi dan rasul itu khianat. Sedangkan Allah Taala tak pernah perintah pun mereka buat benda yang elok. Mereka diperintahkan melakukan benda yang baik, mempunyai akhlak yang mulia dan seterusnya. Boleh tak eh? Beda. Maksudnya dah masuk. Okey. Dan kata musannaf wallahu a'lam bishawab. Lepas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-salika wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsiran wa sinatan ya alim la ilaha qulubana bi nuri ma'rifatika wa fahla ta'arifin. Allahumma fakir bidin Allahumma fakir bidin. Allahumma ja'al hadza jabatahuma wa taqabbal min ba'di taqabbal asma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh lah. Boleh. Ya, baru lagi tu. Kita minum Ustaz.